lah. Okey, tak ada. Jadi saya cakap untuk soalan bahagian A tu buat dalam bentuk point tak ada ni. Kita tak ada berpenalti. Tapi saya memang syukkan awak, suggestkan awak, galakkan awak buat bentuk esei macam biasa. Okey? Jangan buat bentuk point. Kita tak tahu, kita nak selamat, betul? Okey? Kalau rubrik awak buat bentuk dalam point, sure awak akan dapat markah penuh. Okey? Itu dia punya memang dia berpegang kat situ. Tapi kita takut kalau bahagian A, kalau buat point kita takut dia potong markah ke apa. Tapi buat masa ni tak ada. Okey? Tapi nak selamatkan diri kita, jangan buat. Tulis dia macam biasa. Okey ya? Okey, jelaskan. Okey, kita kena ada fakta dicampur dengan huraian jadi satu markah. Okey, faham? Beza tahu beza? Jelaskan, terangkan, huraikan. Dapat beza tak? Kamu boleh bezakan? Jelaskan, terangkan, huraikan. Apa yang membezakan dia? Tahu? Tak boleh? Tahu? Kita tengok semua. Okey, kalau jelaskan, semua dengar tak suara Siti Nurhaliza hari ni? Semua dengar? Okey, kalau jelaskan mesti ada fakta campur dengan huraian, dia akan jadi satu markah. Okey, kalau terangkan, okey, fakta dia akan bagi satu markah, huraian dia akan bagi satu markah. Okey, kalau huraikan, awak ada fakta, awak ada huraian lanjutan ataupun kita panggil contoh. Okey, faham? Okey, contoh. Okey, soalan dia kata, okey, jelaskan faktor pengeluaran. Okey, dalam jelaskan faktor pengeluaran, kita kena beritahu, kita tahu ada 4 betul? Okey, kita tengok markah dia. Kalau 4 markah, okey, maksudnya dia nak 4 lah. Okey, tulis tanah merupakan apa dia? Kata kunci. Tanah merupakan sumber semula jadi. Jangan pergi banyak-banyak, kita ambil ringkas je. Okey, tanah merupakan sumber semula jadi. Okey, tanah ini kalau awak belajar dia adalah fakta, betul? Sumber semula jadi adalah huraian. Tapi disebabkan soalan dia adalah jelas, maka awak sambungkan dia jadi satu ayat. Dia faham maksud ni? Maksud cikgu? Faham Okey, kalau dia kata terangkan, kita beritahu tanah merupakan sumber semula jadi. Maksudnya kat sini satu markah, sini akan dapat satu markah. Okey, faham Kalau huraian tidak, okey, terangkan tanah merupakan sumber semula jadi dan mendapat ganjaran sehari. Okey, dapat 3 markah. Tanah, huraian dan lanjutan. Okey, faham Okey, ni senang saja, betul? Okey, itu adalah yang membezakan fakta, huraian, terangkan dan huraikan. Okay. Bagaimana? Soalan ni biasa keluar. Bagaimana? Okey, bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut? Okey, bagaimana cara kita ataupun bagaimana langkah dalam menyediakan rancangan peribadi. Okey, so bila bagaimana sekurangnya mesti ada 2 huraian. Okey, dan langkah tindakan tersebut. Langkah, ada tindakan, cara. Besok dia nak bagaimana? Bagaimana cara kita? Bagaimana langkah kita? Okey, nanti kita akan tengoklah soalan-soalan yang biasa kita tengok. Okey, soalan mengapa? Huraian dia mesti kena mendalam. Okey, mengapa huraian dia mesti kena mendalam? Okey, mengapa kita boleh tanya kebaikan, kita boleh huraikan keburukan. Okey, itu adalah mengapa. Mengapa situasi tersebut berlaku di negara Y. Okey, so kita boleh beritahu kenapa, mengapa. Ya. Okey. Next. Huraikan, cikgu dah dengar. Okey, lukis. Okey, lukis. Apa beza lukis dengan lakar? Okay. Lukis dengan lakar. Siapa boleh jawab? Mana? Bagus. Okey, betul. Lukis mesti kena graf dan mesti ada skala yang tepat. Tahu tak skala? Okey, skala kena tepat. 2, 4, 6, 8. Okey, ikut dia punya graf skala 2 cm bersamaan dengan 2
RM2. So kita start 2468. Tapi kalau lakar masih ada lagi number, tapi dia tak secara spesifik, tak secara tepat. Make sure kena ada harga, titik origin mesti kena ada quantity. Quantity mesti letak unit. Okey, mesti letak unit. Harga mesti letak RM. Okey, beza. Okey. Biasanya soalan dia akan tanya lakar lah. Okey, especially soalan-soalan yang dia letak berdasarkan gambar jam. Okey, lakarkan. Okey, kelok permintaan. Atas situasi tersebut, kesan daripada situasi tersebut. Itu kita kena lakar. Okey, beza, banding. Ini biasa dah dengar betul. Okey, buat dalam bentuk kolom. Buat dalam bentuk kolom. Okey, beza mesti ada persamaan. Perbandingan mesti ada persamaan. Beza tak ada persamaan, dia beza sahaja. Okey, faham ya? Okey. Kalau biasanya kalau tengok dalam soalan, beza mesti markah dia genap. 6 markah, 4 markah. Tapi kalau banding kan biasa dia ganjil sikit, 5. Sebab apa 5? Satu tu untuk perbezaan. Okey, faham? Okey, so kita tengok markah kat situ. Normally macam itulah. Dia bagus buka macam tu. Okey, berapa dan hitung. Kalau berapa, tulis je jumlah. Tak payah buat pengiraan. Tapi kalau hitung, mesti ada jalan kerja. Mesti, wajibun. Mesti kena ada jalan kerja. Kalau awak tak buat jalan kerja, awak rugi markah. Okey, boleh? Faham Okey, so kalau berapa tak apa, tak payah kira. Sebab tu, kalau tengok dari bentuk soalan, berapa je cuma 1 markah je. Kalau hitung, maksimum 2 markah. Okey? Okey, ini senang je lah. Okey, ini adalah contoh-contoh. Kan? RM, ringgit, berkata pasal kewangan. Mesti ada RM. Okey? Saya agak ketat sikit yang ni tak apa, yang cikgu saya itu beri talimat ada yang pelajar. Okey? Tapi untuk pelajar saya kena beritahu, mesti letak RM. Okey? Kalau dia boleh buat unit lah, kita letak unit. Jangan letak 35, kita tak tahu apa 35. Nanti lagi. Apa tu kos lepas? Senang je kos lepas, betul? Dengar je, kalau soalan berapa? Soalan okey nak? Soalan nombor 1, A dan B, awak dah boleh score. Sebab itu adalah soalan, normally kita tengok, kita check, kita analisis. Soalan tu adalah soalan bab 1. Okey? Kalau tahun lepas dia dah keluar KKP. Tahun ni kita tak tahu lah dia keluar KKP ke tak, sebab pernah berlaku. 2018 keluar, 2019 keluar, betul? Okey, tahun lepas keluar KKP. Saya dah jangka dah KKP mungkin keluar sebab dia lama tak keluar. Okey, agaknya tahun ni keluar ke? Agak nak? Tahun ni keluar. Agak keluar ke dia? Kita tak tahu betul sebab dia suka-suka keluar tak keluar. Dia kena tak? Tapi biasanya Subsidi soalan cukai. pasal tu kita dah biasa dah. Betul tak? Cukai subsidi dekat jalan tu. Faktor pengeluaran. Cukai subsidi, cukai teluk. Masalah ekonomi. Fokus tu tahun Sistem ni. ekonomi. Okey? Kesan So cukai. yang pasal Kesan cukai kepada kat jalan tu. Pada anak Anjal tu. Bab 3 Info tu ada kan? Sistem ekonomi Dah dapat Islam. keluar tu. Oh, itu paling suka. Pada dia katanya kat mana kesan kepada Kalau suka isi rumah dengan keluar rumah. 2 tahun itu keluar. Dia terbalik tu. 3 prinsip. Betul? Kesan. Dalam sistem ekonomi Islam, betul? Prinsip dia. Okey, dia dah keluar 2. 1 dia belum keluar lagi. So cari. Okey, awak dah boleh teka-teka dah. Sebab tu ekonomi senang A+. Awak dah tahu dah soalan macam ni. Tapi janganlah awak fokus saja yang soalan yang awak target. Kena juga buat soalan yang lain. Okey ya. Okey, terus. Okey, ini adalah jawapan kos lepas. Okey, kos lepas. Okey, dia merujuk kepada pulangan. Okey, barang dan perkhidmatan kedua terbalik yang kita terpaksa lepaskan. Okey, ini disebabkan oleh apa? Okey, di masalah oleh pilihan, betul? Okey, kenapa pilihan itu wujud? Disebabkan oleh kekurangan. Kenapa kekurangan itu wujud? Apa? Kenapa kekurangan itu wujud? Disebabkan apa? Okey, disebabkan rendah yang tidak terhad. Okey, faham ya? Okey, bila soalan masalah ekonomi, tolong buat ikut turutan. Okey, faham ya? Mesti bermula daripada kekurangan, pilihan dan kos lepas. Okey, ikut turutan. Okey ya? So kita nak cerita. Awak kena andaikan guru-guru yang menjaga itu guru-guru yang tak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa-apa. Awak kena terangkan kat dia.
Tapi janganlah bagi macam surat cinta. Pandang-pandang je kita tak nak baca benda dia. Yang penting padat dengan mengikut kehendak soalan. Okay. Soalan pertama. Tapi senang je. Soalan pertama ingat itu adalah bab 1. Bahagian A, bagi 1A, 1B itu adalah bab 1. Okey, productivity. Dia baru suka keluar ini. Okey, Soalan wajib kali ni. dia keluar. Okey, 1 productivity. Kita belajar productivity bab berapa? Bab 4. Ada berapa faktor productivity meningkat? 8. Ada berapa? Cikgu Wan menjawab. Ada berapa? 8. Semua sedang. Ada berapa? Betul 8. Ada berapa sukan? Buku tunjukkan. Okey, salah satu dia apa? Tenaga guru. Dua. Okey, apa dia? Apa kita buat? Okey. Sistem dan prosedur, 48. struktur organisasi, gaya kepimpinan, persekitaran kerja, bahan-bahan, teknologi, kelengkapan modal. Okey. Terima kasih Baji. Okey, insya-Allah A+. Okey. Okey. So, keluar tenaga buruh. Dia kaitkan productivity dengan tenaga buruh. Macam mana tenaga buruh tu dapat meningkatkan productivity? Tahun lepas keluar pasal persekitaran. Macam mana persekitaran dapat meningkatkan productivity? Okey? So kita tengok. Mungkin tahun ni dia keluar teknologi. Bagaimana teknologi AI meningkatkan productivity? Mana tahu betul? Kalau sibuk dengan AI kan? Akan datang AU. Okey? Okey, ini jawapannya. Okey, kita kaitkan. Dia kaitkan bab 1 dengan bab 4. Okey? Skema dia daripada bab 1 bab 4. Paling bagus skema adalah daripada buku teks. Okey, baca buku teks. Okey? Sebab skema jawapan memang datang daripada sana. Okey, so buruh, terangkan maksud buruh. Terangkan maksud buruh dapat masalah. Okey, lepas tu, okey, beritahu tenaga buruh mempengaruhi productivity. Okey, mengikut kemahiran. Okey? Sebab apa? Dia mengikut kemahiran, mengikut pengalaman. Betul? Okey, dalam buku rujukan ada, buku teks ada. Okey, dan dia juga, okey, dengan kemahiran itu dapat melalui latihan. Okey, kemahiran yang diperolehi melalui latihan. Okey, so motivasi. Okey, motivasi yang tinggi dapat juga meningkatkan productivity. Okey, dengan ada motivasi. Kemudian lagi apa? Okey, dengan motivasi tu kita bagi melalui ganjaran. Okey, nampak tak kat situ kaitan dia? Okey, kalau persekitaran, tahulah persekitaran yang selesa, persekitaran yang kemas, yang harmoni, kita rasa selamat. Okey, persekitaran yang disediakan oleh pihak syarikat. Okey, bila persekitaran kita yang baik, kita akan dapat meningkatkan productivity. Okey, lagi apa lagi? Bahan. Ada bahan kan? Kalau soalan dia keluar bahan, macam mana bahan meningkatkan productivity? Apa dia? Okey, bahan betul dia apa bahan segar, betul? Bahan yang segar, okey, dapat meningkatkan produktivitas barangan. Lagi apa? Lagi apa lagi bahan? Kalau bahan, apa dia? Pengurusan inventory. Pengurusan inventory dalam bahan tersebut. Okey, boleh diterima? Okey, bagus. Dia mesti dah account, okey? Dah account ke? Dah account, okey. Lagi? Ada tak? Kalau melibatkan bahan. Satu bahan yang bagus, betul? Satu bahan yang pengurusan yang bagus, okey? Pengurusan inventory memastikan bahan sentiasa ada, betul? Okey, supaya bahan tidak habis ataupun awak tak tahu pun bahan tu habis. Bila bahan habis macam mana awak nak meningkatkan produktiviti awak pada hari ini, betul? So awak boleh buat. Okey, kalau soalan keluar, okey? Kadang-kadang saya cakap tu kadang tiba-tiba keluar kan? Mana tahu, dia catat. Okey, ini soalan kalau yang berbentuk kuantitatif atau kualitatif. Okey, berbentuk pengiraan, berbentuk graf. Okey, biasa graf atau pembinaan lah. Okey, data. Okey, kalau soalan tingkatan 5, okey, kalau pertukaran asing wajib pun memang keluar, betul? Pengiraan memang keluar. Sudah boleh sambung dah tu. Okey, ingat kalau pertukaran asing, macam mana kadar pertukaran asing mempengaruhi
Okey, import export mempengaruhi imbangan pembayaran. Okey. So kalau kita buat ni. So sekarang disuruh lukis benar. Okey, soalan ni dia kata lukis dengan menggunakan graf yang disediakan. Lukis kelok penawaran pasaran. Dia nak penawaran pasaran. Okey. So boleh kita lukis ke? Ada graf? Tak ada graf. Tak ada graf. Okey, tak ada graf ni. Okey, tak apalah. Okey. Dengan ni kita buat ya. So boleh buat macam ni. Okey, boleh tak? Okey, buatlah kelok macam ni. Buat satu graf, dalam tu ada 3 kelok. Okey, ada apa soalan tak pasal graf? Ada apa soalan tak pasal graf? Okey, kita tanya. Isu apa? Siapa kat sini? Buka. Wan makan kat luar, ambil nasi ni. Kat kafe tu ambil nasi tu. Tak makan lagi pun. Tak tapi tak nampak sekarang ni. Boleh buat sini? Ini gagal. Tak boleh. Boleh eh? Tak boleh. Ya, sebab apa? Sebab macam mana awak nak mensamakan awak punya skala harga. Awak boleh buat macam ni. Sama ada yang tadi cikgu bagi macam ni, ataupun kalau awak tanya lah, tadi cikgu buat satu je. Ini yang selalu ramai cara salah buat dibuat macam ni. Pada graf yang sama, kalau awak nak buat satu-satu kilo. Okey? Pada harga yang sama. Dia katakan harga dia dari berapa? RM2 kan? RM1. RM1 lah. Okey, awak dapat sini. S1. Ada harga yang sama. S2. SP. Ada tingkat harga yang sama. Macam ini boleh. Faham ya? So sama ada nak buat macam ni ataupun macam ni. Mana yang lebih senang? Mana yang lebih senang? Kita janganlah susahkan diri, betul? Kan kita ambil yang mudah-mudah, betul? Okey, buat satu graf. Ada 3 kilo. Jangan buat satu-satu bawah. Memang salah yang itu. Saya memang dah banyak jumpa dah. Memang suka, budak suka, pelajar murid suka buat macam satu. Tapi dia kata, okey cikgu, bila masa kita nak buat 3 kilo dengan 1 kilo? Kita tengok soalan. Okey? Okey, kalau soalan dia kata pembentukan kilo mesti kena ada 3 kilo. Kilo individu ataupun 1, 2 dan kilo pasaran. Kalau dia kata kilo pasaran sahaja, buat dia satu kilo pasaran. Okey, faham tak? Boleh ya? Okey, soalan yang berbentuk kilo. Okey, satu mesti dia akan tanya awak lukis. Okey, lukis kita tengok. Kalau soalan dia kata lukis biasa kalau lukis permintaan, lukis penawaran 1 kilo je. 1 gram 1 kilo. Tapi kalau dia melibatkan lukis perbentukan permintaan pasaran. Okey? So kalau dia kata lukis perbentukan permintaan pasaran, lukis permintaan pasaran. Okey? So apa yang perlu kita buat? Macam tadi, ada di permintaan so dia mesti ada 3 kilo. Okey, di 1, di 2, di 1, di 1. Okey, boleh faham Okey, kemudian dia akan tanya soalan yang kedua. Roman yang kedua dia akan tanya jelaskan. Okey, jelaskan sama ada dia akan tanya jelaskan hubungan atau pembentukan. Okey, so soalan ni jelaskan hubungan ke pembentukan? Pembentukan. So bila soalan jelaskan
P15 unit. Okey. Penawaran pasaran 15 tambah ni 23 unit. 15 tambah 8 ditanda titik A. Okey, boleh faham? Okey, buat ayat macam ni. Lepas tu buat lagi satu ayat. Pada tingkat harga RM3 P5A. Okey? Menawarkan 10 unit, P5B menawarkan 30 unit. Penawaran pasaran, okey, 40 unit. 30 tambah 10 ditanda titik B. Lepas tu titik A dan B disambungkan. Dia dah buat ayat tadi kan? Okey, titik A dan B disambungkan. Okey, macam mana elok penawaran? Elok penawaran pasaran mencerut ke bawah ke atas? Ke atas, dari kiri ke kanan. Okey, ke atas dari kiri ke kanan. Okey, dan hubungan dia adalah apa? Adalah posisi. Okey, faham? Kalau soalan dia kata hubungan, start mesti ayat apa bila. Okey, start ayat apa bila. Okey, beza. Okey, saya buatkan sini Okey, kalau soalan hubungan. Hubungan, apa hubungan antara elok penawaran? Kita tak payah pakai ni lah, kita ambil penawaran Okey, so tulis. Apabila harga meningkat. Apabila harga meningkat dari RM1. Okay, senang kan? Sebab tu saya kata perlu ada teknik. Kalau ekonomi awak tahu teknik A+. 100% dapat jawab. Okay. Senang je, jangan risau. InsyaAllah. Yang hadir hari ini dan yang tak hadir pada hari ini, kawan-kawan awak juga boleh dapat A. Anak-anak perawan. Okay, doa juga untuk anak-anak guru saya juga ya. Okay. Ni bentuk jawapan yang saya buat. Okey, sebab tu saya kata pada. Kalau pembentukan dia pada. Nampak soalan pembentukan. Oh, pembentukan. Dah tahu dah. Baik, elok pembentukan mesti kena ada 3. Kalau jelaskan pembentukan mesti start daripada perkataan dia pada. Okey, boleh ya? Saya nak tanya dengan awak. Saya dah biasa perkataan umi. Sebab dia ada proses kami macam umi. Okey? Okey, tak apa. Keanjalan. Apa tujuan kita belajar keanjalan? Saya boleh jawab. Apa reason kita belajar keanjalan? Kita belajar sekali reason betul. Kita belajar permintaan sebab kita nak tahu kita isi rumah, kita nak buat permintaan. Keanjalan, apa reason kita belajar keanjalan? Tak ada dalam buku teks. Tak ada dalam buku teks. Ini pemahaman. Ya, kenapa? Okey, bagus. Dia nak tahu reaksi pengguna terhadap satu produk. Sama ada produk itu kehendak atau produk itu keperluan. Senang cerita macam ni lah, cakap pasal lah. Okey, kita belajar keanjalan sebab kita letak diri kita sebagai penerima. Kita nak tahu produk yang kita keluarkan ini adalah produk kehendak atau produk keperluan. Kalau produk itu kehendak, itu anjal ke tak anjal? Kalau kehendak, anjal tak anjal? Itu anjal, betul? Kalau anjal, kita sebagai penerima, kita tahu, oh produk ni, okey contohlah kita tengok produk ni, dia adalah anjal, okey? Okey, sebut dia ada persaingan. Okey, awak nak naikkan harga ke turunkan harga? Cuba turunkan harga sebab awak nak bersaing, betul? Okey, awak nak tarik orang beli barang. Kalau barang itu tidak anjal, dia adalah barang keperluan. Barang yang diperlukan, dia tak ada persaingan. Jadi awak boleh naikkan harga ke turunkan harga? Mesti naikkan harga. Contoh, elektrik, betul? Elektrik keperluan ke kehendak? Dia adalah barang tak anjal, betul? Selalu tak elektrik turunkan harga? Pernah dengar tak? Tak ada elektrik turunkan harga? Mana harga betul? Kalau dia turunkan harga, ada tak mak awak tambahkan aircon kat tandas? Ada ke? Tak ada. Mana ada betul? Mak tetap sama je. Tapi kalau naikkan harga, mak akan mula
Gunakan operasi membebel. Tutup kipas angin. Jangan guna aircon, betul? Sama juga dengan garam, betul? Okey, okey. So rumus. Ingat tak rumus keandalan? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Kenapa tadi ada ayat tu? Apa dia? Bahagi kuantiti. Kuantiti lama bagi kuantiti baru saya biasa pakai ki koko pipo popo. Senang je. Okey, ingat ki koko pipo popo. Okey? Kalau saya akan bercakap dengan pelajar saya. Kita buat besi dua. Untuk keanjalan. Okey? Satu ki koko pipo popo, satu lagi peratus perubahan kuantiti bagi dengan peratus perubahan harga. Sebab apa saya buat barisankan dua? Sebab calon saya banyak pelajar saya banyak pelajar lemah. Dia tak tahu soalan ni nak pakai dia tengok soalan dari peratus, tapi dia tetap kira ki koko pipo koko ataupun peratus. Kita perlu pakai ki koko. Sebab apa? Dia tak ada pun peratus dia tak kirakan untuk awak. Dia suruh kita kirakan. Okey? Boleh ke? Okey, soalan yang kedua. Tafsirkan jenis keanjalan harga permintaan. Ini isu tahun lepas. Okey? Pasal ada satu soalan keluar. Okey? Biasa kalau takrif kan apa yang awak ingat? Kalau takrif keanjalan, apa yang perlu ingat? Keanjalan permintaan. Satu, jenis. Betul? Dua, kali keanjalan. Tiga, jenis. Kedok landai tak landai. Okey, lagi. Ingat tak ingat? Ingat tak ingat? Tak ingat? Peratus perubahan, betul? Mana lebih besar? Harga ataupun kuantiti. Lagi strategi pengeluar, respon pengguna. Okey, dah juga? Ajak saling. Saya bagi Mungkin betul. Lepas tidak ada penjelasan betul. Sama ada pembentukan ataupun hubungan. Tapi keandalan. Okey, keandalan. Biasa soalan dia akan tanya pasal pengiraan. Dia semua kira dulu. Tuan-tuan jadi tengok. Dia semua kira dulu, hitung. Okey? So, dia punya formula ki koko. Ki koko. Okey? Ataupun formula 2, peratus perubahan kuantiti bagi dengan peratus perubahan harga. Saya selalu belajar macam ni lah. Ya? Satu ni Bipopo, satu ni peratus. Dia sama je. Bila awak kira, awak akan dapat peratus. Betul? Sebab apa kita akan dapat peratus, betul? Okey? So, kalau kita dapat peratus, sama dia kira. Tapi kenapa saya asingkan? Sebab belajar saya ni agak kurang cemerlang. Jadi dia tak tahu nak membeza. Soalan ni kita nak pakai untuk formula yang mana? Itu yang beza dia. Okey ya? So, kalau belajar cemerlang tak ada masalah. Dia tahu. Okey. Kemudian dia akan tanya tafsirkan. Okey, bila tafsirkan keanjalan, yang perlu kita tanya adalah jenis. Bila kita nak kira, kita nak tengok dia jenis apa. Anjal tak anjal, betul? Lepas tu kita nak tahu ED dia. ED ataupun ES. Okey? Sama ada ED dia lebih besar ataupun lebih kecil daripada satu. Okey, kemudian peratus. Peratus perubahan harga lebih besar atau lebih kecil daripada peratus perubahan kuantiti. Okey, kemudian strategi pengeluar. Kemudian adalah respon pengguna. Okey, untuk strategi pengeluar dan respon pengguna, ini hanya guna untuk keanjalan permintaan sahaja. Penawaran dia sampai sini je. Okey, faham ya? Okey. So sekarang isu dia. Tahun lepas isu dia. Dia bagi 2 markah. Sama bukan yang ini kalau pakai lain. Okey. Dia bagi 2 markah. Tapi yang ini semua ni 1 markah. Okey, 1 markah. Apa yang dia nak? Dia nak awak tafsirkan, awak takrifkan. Perubahan disebabkan 1. Okey, peningkatan harga 1%, perubahan harga 1% menyebabkan kuantiti berubah. Okey, ada sedikit kurang daripada 1. Sebab kalau kata kurang 1, dia dah lebih dengan 1 lagi. Betul ya? Okey, so boleh kurang daripada 1. Ya.
Ini adalah kuantiti, betul? Ini adalah harga, betul? Kalau kita belajarkan, ini peratus perubahan kuantiti, ini peratus perubahan harga. Jangan lupa tulis kat bawah tu nanti. Okey? Perubahan harga, perubahan 1% harga, okey? Menyebabkan kuantiti Ini untuk anjal ke? ini kalau dia kata anjal. Ini satu bagi dua berapa? 0.5 tak anjal, betul? Ya. Okey. Okey, kalau lah. Kita yang ini. Isu ni mesti dah tahu lepas. Kita mau pertahankan bagi markah. Isu kat sini dia nak limit yang ini. Perubahan 1% menyebabkan kuantiti berubah lebih daripada 1%. Jadi harga berubah lebih daripada 1%. Menyebabkan, saya salah-salah. Perubahan 1% kuantiti. Sorry menyebabkan harga berubah lebih. Lebih daripada. Macam cakap lebih daripada. Okey, wujudnya pilihan. Wujudnya kuasa lepas. Okey, kita tengok pilihan. Kuantiti barang S berkurang dari 30,000 unit ke 20,000 unit. Laku kekurangan, betul? Okey. Jadi kuantiti yang bertambah adalah Y. Okey, jadi dia mendapatkan Y, betul? Laku pilihan dia jadi Y, betul? Okey, daripada 30,000 unit ke 35,000 unit. Jadi maknanya ada wujud kos lepas. Tadi mungkin cikgu dia cakap kan, pilihan mesti ada kos lepas. Kaitkan kecekapan, kaitkan dengan guna tenaga penuh. Okey, jadi berlaku Y iaitu 10,000 unit barang X. Sebab dia nak mengeluarkan barang Y, maka dia terpaksa lepaskan barang X. Okey, boleh? Senang. Bila awak dah tahu je, mak pegang yang tu, mak awak tulis jawapan. Tak kisah, sebenarnya ekonomi bila awak faham, bagilah soalan macam mana pun, dia pelikkan awak macam mana pun, awak mesti boleh jawab. Sebab awak dah faham. Okey, faham maksud video? So soalan PKP kita dah tahu dah. Sama ada dia cakap, dia akan tanya titik garisan kilo, titik dalam kilo, titik luar kilo. Okey, boleh? Senang tak ekonomi? Senang ekonomi. Jangan cakap jangan risau. Tak susah ekonomi. Ya? Saya sangat mencintai ekonomi. Perniagaan saya juga. Tapi saya lebih suka perdagangan. Saya cikgu lama kat sini berdagang. Okey? Okey, kalau pasal mengenai persekitaran, set dia dalam otak kita dah tahu dah. Okey? Mesti nak selesa. Okey? Mesti nak dalam keadaan yang tenang, selamat, susun, atur, betul? Okey? Lagi satu, nak memastikan keperluan kita semuanya dapat, betul ya? Itu adalah salah satu. Macam mana cara kita nak hafal untuk persekitaran. Okey? Okey, so kita tengok skema. Sama, awak punya skema. Sama ada ke? Sama ke jawapan awak? Okey, kita tengok kawan jawab. Okey, tadi cikgu minta share daripada kawan. Okey, kawan ada bagi tadi. Okey, persekitaran kerja yang baik mampu meningkatkan produktiviti. Hal ini dikatakan demikian kerana susun atur dan kemudahan tempat kerja akan mempengaruhi. Ada tak susun atur? Ada, satu markah. Betul. Okey. Kemudian, susun atur tempat kerja yang produktif dan selesa. Ada kata selesa? Okey, satu markah kat situ. Dapat memastikan organisasi berjalan dengan lancar. Seterusnya, kemudahan yang disediakan tempat kerja dapat membantu pekerja. Okey, dalam tugas mereka menyebabkan produktiviti meningkat. Ini adalah huraian ulangan. Okey, diulangkan balik. Okey, macam mana cara kita nak jawab? So, kakak tadi tu dapat 2 markah lah. Okey, 2/4 markah. So, macam mana kita nak dapat markah yang penuh? Baik.
Ini ada contoh. Okey, persekitaran yang selesa, okey, dapat meningkatkan produktiviti. Selesa, okey, dapat bekerja dengan lebih mudah. Okey. Sistem prosedur yang sistematik itu tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Pelancaran pengeluaran, okey, persekitaran yang kemas. Ini adalah salah satu contoh murid saya yang buat. Okey, so kita tengok dia dapat berapa markah saja. Dia hanya dapat 3 markah. Yang saya bagi jawapan tu, cikgu bagi jawapan tu adalah saya tunjuk daripada pelajar saya. Dia yang buat. Okey, boleh? Okey senangnya kan? Masalah. Okey, soalan seterusnya kita laju sikit lah Soalan yang keempat, sementara kita boleh nanti setengah jam ni Okey. Soalan, ini soalan situasi. Okey, semua dapat tengok soalan situasi. Okey. Sekiranya keadaan tersebut berterusan, jelaskan kesan terhadap tabungan. Okey tak? Ingat. Soalan kesan. Okey? Dia ada 2. Okey? Betul kan? Ada soalan dia akan tanya kesan, betul? Okey, kalau dengar kesan Satu kesan ke atas, okey, permintaan, okey, ataupun kesan ke atas penawaran, okey, kesan ke atas pasaran. Ketiga-tiga ini perlukan elok. Mesti lukis elok. Walaupun dia tak minta kita lukis elok. Soalan ni biasanya keluar di bahagian rubrik. Okey, faham Okey. Lagi satu kesan, dia akan tanya kesan ke atas, okey, isi rumah, kesan ke atas firma, kesan ke atas kerajaan, kesan ke atas ekonomi. Okey, kesan ke atas isi rumah, firma dan kerajaan yang cikgu bagi. Jawapan yang cikgu bagi dalam kertas saja kan? Okey, kesan ke atas ekonomi dia lebih luas. Awak boleh kaitkan semua. 3 rumah, firma dengan kerajaan. Tetapi mesti tengok keadaan situasi tersebut. Kalau situasi tersebut mengenai pasal pengangguran, dia menjadi susah betul. Pendapatan berkurangan betul. Okey, firma tak dapat untung, sebab awak tak beli, lepas tu beli menurun. Okey, faham Okey, so stop pegang kat situ Okey, so soalan sekarang hari ni. Okey, soalan dia kata kesan ke atas tabungan. Adakah dia suruh lukis elok? Tak. Bahagian 2 betul? Kesan ke atas tabungan. Tabungan tu siapa? Firma, isi rumah, kerajaan. Isi rumah. So buka awak punya stok jawapan isi rumah tu. Okey, situasi dia pasal apa? Pasal inflasi. Okey, so pasal inflasi. Okey, kita ingat inflasi maksudnya orang boros. Meleset, melesetan ataupun deflasi adalah orang tak ada duit. Okey Okey, so tabungan. Inflasi, agak-agak tabungan macam mana? Kurang, betul? Lagi? Lepas sebenarnya dia macam mana? Okey, dia terpaksa menggunakan duit tabungan untuk menyara kos sara hidup asal kehidupan. Ini skema dia. Okey Okey, nilai wang kita akan merosot. Okey, dah pukul 9 kot nanti kita ni. Boleh kita habiskan dulu latihan ni sebelum kita masuk bahagian rubrik. Kita habiskan dulu latihan ni. Lepas tu kita rehat setengah jam. Lepas tu baru kita masuk bahagian rubrik bahagian B. Okey. Bagi apa? Individu lebih cenderung untuk belanja daripada menabung. Okey, sebab dia terpaksa berbelanja sebab kos sara hidup yang meningkat. Okey, jadi kuasa beli dia akan menurun. Okey, kita tengok Okey, bagi individu dia lebih cenderung sebab dia terpaksa membeli barang. Okey. So ini adalah contoh jawapan daripada pelajar Okey. Dia hanya dapat 4 dari 4, maksimum 3 markah. Okey, boleh faham? Dia senang kan? Gunakanlah stok tu. Okey. Kalau pertumbuhan ekonomi, okey, ataupun KDNK lah kalau soalan itu mana kata. Bagaimanakah especially situasi, ubahkan situasi situasi itu dia beritahu, okey, KDNK negara meningkat. Apakah kesan ke atas ekonomi negara? Okey, so satu apa nak jawab?
KDNK meningkat. Itu positif ke negatif? Positif. So, ke atas ekonomi negara, kita kena boleh kaitkan tiga. Isi rumah, firma dengan kerajaan. So, macam mana? Sisi rumah. Okey, tengok nak masuk taraf hidup. Okey, tak apa, boleh. Taraf hidup masyarakat. Kalau rupee, taraf hidup kita bagi paling bawah sebab kita nak bagian C. Okey itu tips dia. Okey, tak apa, tu nanti kita cerita. Okey, so apa lagi? Kalau KDNK meningkat, macam mana dengan isi rumah? Guna tenaga penuh. Lagi, bila tu dah penuh, macam mana pendapatan dia? Meningkat. Macam mana dengan firma? Keuntungan meningkat. Pengeluaran barang meningkat, betul? So, productivity dia macam mana? Meningkat sebab KDNK kan? Dia boleh buat R&D, betul? Itu benda yang positif. So, awak boleh tengok pada sebab tu. Kerajaan juga akan dapat hasil kerajaan akan meningkat. So berakal apa benda ni je? Apa benda ni je? Cukup. Kalau lemah kan? Apa benda ni je? Settle tak? Memang settle. Kita tengok. So bila masa kita nak bina kerajaan okey, so tengok kos pengeluaran. Orang panggil dia betul. Terbaik. Okey. Ekspor dia. Okey, harga ekspor, daya saing. Okey, permintaan ekspor, aliran masuk wang, pendapatan negara. Okey. Macam mana dia simpangan dagangan. Okey Kita ada simak macam mana cara Raja jawab. Okey. So, bila berlaku kadar inflasi, ekspor negara kita akan menurun. Okey, sebab apa? Sebab firma tidak mampu untuk menampung kos kadar inflasi dia. Okey, bila kadar inflasi meningkat, harga barang di Malaysia juga akan meningkat. Okey, kesannya hilanglah daya saing. Dia tak boleh nak bersaing dengan global. Sebab apa? Sebab harga barang dah mahal, kos pengeluaran dia mahal. Jadi kita beli barang negara lain akan mengurangkan import dari negara kita. Maksudnya ekspor kita kurang. Kekurangan. Okey? Jadi menyebabkan timbangan dagangan kita akan berkurang. Maksudnya ekspor kurang daripada import. Okey? Boleh faham? Boleh kan? Senang kan? Dia soalan macam ni. Okey, COVID, saya lagi pawang pawang ni biasalah. Sekarang pawang dapat pincin. Okey dah, habis tadi dah. Okey, kita tengok soalan. Hasil, aliran wang masuk. Okey, faham aliran wang masuk tu faham tak maksud dia? Aliran wang masuk daripada hasil meningkat, aliran wang masuk kita akan meningkat. Maksudnya permintaan barang kita meningkat. Okey, ringgit Malaysia meningkat. Bila ringgit Malaysia kita meningkat, okey, lebihan ringgit permintaan ringgit Malaysia, KPA kita akan meningkat. Okey. Ada okey, contoh. Bagi buat. Okey, pertumbuhan ekonomi negara akan meningkat. Bukan itu saja, menyebabkan aliran masuk ke dalam negara juga meningkat. 1 markah, 2 markah. Okey, ekonomi negara akan meningkat. Okey tak? Normally awak akan tulis ekonomi negara meningkat, betul? Mesti tulis, betul? Dia tak dapat markah. Sebab apa? Dia umum. Ada tak tulis ekonomi negara? Tulislah pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi meningkat. Macam mana tulis ekonomi? Titik. Banyak cara tulis ekonomi. Ekonomi negara meningkat itu memang tak akan dapat markah. Sebab dia umum. Tukarkan dia kepada pertumbuhan ekonomi. Okey, kemudian seterusnya pengeluaran cekap. Okey, kalau awak tak terima pengeluaran cekap, awak boleh R&D pun boleh terima. R&D boleh senang. R&D meningkat. Okey, maklumat tersebut, tambahan pula maklumat tersebut menunjukkan pendapatan kerajaan Malaysia juga meningkat. Oleh itu kerajaan boleh menjalankan projek pembangunan ataupun awak boleh cakap infrastruktur juga bertambah. Boleh. Sama je. Bila projek pembangunan, infrastruktur. Okey, dan hal ini baliknya kepada masyarakat. Apa yang dia buat, apa yang kerajaan minta cukai, apa kenakan cukai, dia bagi subsidi, okey, wajib keluar. Nanti tak tahu kan, kita dalam hasil. Okey, soalan dia. Januari, okey, 1 USD kita adalah RM4.17. Jun, 1 USD kita adalah RM4.40. Tapi sebenarnya adalah turun. KPA kita tu turun. Maksudnya harga barang kita
kita Kurang. kurang. Sebab KPA kita turun. Sekarang kadar pertukaran asing kita punya mata wang macam mana? Naik ke turun sekarang? Naik. Naik betul. Naik macam ni kita check. Okey? Kadar duit kita makin naik. Okey, nak turun dah ubah dah. Okey? Okey. So, soalan dia adalah hitungkan nilai beg tersebut. Dia nak RM. Kalau nak RM kita darab tu bahagi. Kita darab. Ingat, kalau soalan nak RM, darab. Kalau soalan nak dolar, bahagi. Okey? Okey, so hitungkan. Hitungkan mesti kena ada jalan kira. Bab ni Tak payah buat jalan kira. Tapi normally kalau soalan tulis berapa, cara tetap juga buat jalan kira. Tak ajar macam tu cakap kau dapat ikhlas. Itu doa. Okey? Okey. So dia dapat. Kenapa 6 maksimum salah Ini saya kesalahan ni. Saya copy ni. Okey, soalan seterusnya. Okey. Mana soalan nombor 2? Biasa gitulah. Dia akan bagi semua kira, kemudian dia akan tanya. Okey? Bagaimana? Okey, KPA mempengaruhi timbangan dagangan ataupun timbangan dagangan mempengaruhi import ekspor. Okey ya? Okey. KPA timbangan dagangan mempengaruhi kadar pertukaran asing ataupun import ekspor mempengaruhi kadar pertukaran asing. Okey. Bagaimana perubahan kadar pertukaran asing KPA mempengaruhi timbangan dagangan? Ada 6 perkara yang perlu awak kena ingat. Yang perlu kena tulis. Apa dia? Apa nak tulis? Kita bagi 4. Kalau KPA, dia nak tahu apa kesan KPA ke atas timbangan dagangan. Ke atas import ekspor kita, timbangan dagangan. Yang pertama mesti apa? Permintaan ke atas barang import akan menurun. Jadi nilai ekspor lebih banyak daripada nilai import. Jangan letak jumlah. Beza jumlah dengan nilai. Tanya cikgu bawah. Okey? Apa beza jumlah dengan nilai? Okey? Nilai ekspor lebih banyak daripada nilai import, menyebabkan timbangan dagangan kita jadi lebihan. Okey, boleh? Itu 6 tu mesti ada. Catat yang 6 tu tadi yang cikgu bagi tadi. Jika awak dah tahu cara soalan ni nak apa, macam mana nak jawab, awak boleh tulis dah. Tengok situasi. Kalau situasi tu dia bagi KPA kita meningkat, lagi senang. Kan? Harga barang ekspor kita akan mahal. Jadi permintaan ni